Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya tuan-tuan dan puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta taufik dan hidayahnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kita, mengekalkan kita dengan nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan dan puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda dan seluruhnya. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah berada pada bulan Ramadan. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan kerahmatan, Ramadan yang penuh dengan pengampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Tuan-tuan, puan-puan sedang menonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada seri kali ini saya ingin memperingatkan diri saya, khususnya umumnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk sama-sama kita muhasabah diri sebenarnya kita berada pada bulan Ramadan ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minun. Maka berilah kamu akan peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat memberi manfaat dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan sedang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada siri kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan beberapa amalan. Kalau cerita amalan ni, Allahu akbar, subhanallah, masya-Allah, sangat-sangat banyak yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Mungkin pada siri kali ini saya akan fokus 3 atau 4 amalan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara perkara ataupun amalan yang boleh kita lakukan, yang pertama sekali, bila masuk Ramadan ini kita harus menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita kena bersyukur? Sebab kita tahu Allah sebutkan, maksud dia bila kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Bila kita kufur, maka nantikanlah azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebab apa? Yang pertama sebab Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita untuk bersama-sama dengan Ramadan kali ini. Alhamdulillah, kita dah melalui Ramadan banyak tahun dah, kan? So inilah masanya untuk kita nyatakan rasa kesyukuran kita, kita zahirkan kesyukuran kita dengan memperbanyakkan memperbanyakkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan usia kita untuk
bersama-sama pada Ramadan kali ini. Walaupun kita diuji dengan COVID-19, masih dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus berada pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab yang berlaku atas kita, berlaku pada kita sekarang ini adalah semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So kita kena memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, rasa syukur sebab Allah panjangkan usia kita, sebab kita dapat melalui Ramadan pada kali ini. Yang kedua, sebab apa kita kena rasa bersyukur? Sebab apa? Sebab walaupun dalam tempoh kita diuji, kita masih lagi boleh bersama-sama dengan keluarga. Masa kita bersama dengan keluarga itu sangat banyak pada bulan Ramadan yang kita lalui pada kali ini. Walaupun kalau kita nak kira-kira suasana dan bi'ah dia sangat berbeza tuan-tuan. Sebab apa saya kata berbeza? Ialah tahun ni kita terpaksa melakukan ibadah tarawih di malam hari. Kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan solat tarawih di rumah sahaja, tidak boleh hadir ke masjid dan ke surau-surau, sebab itu arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. So kita patut rasa bersyukur sebab inilah masa dan ruang. Kalau kita fikirkan balik, inilah hikmahnya. Allah nak kita banyak bersama, masa kita bersama dengan keluarga dan anak-anak. Sebab tu kita kena nyatakan rasa syukur. Di sebalik ujian pasti ada hikmah yang telah Allah janjikan kepada kita, dan sekarang ini sebenarnya Allah sedang menyajikan semua hikmah-hikmah yang telah hikmah-hikmah yang berlaku sepanjang kita diuji dengan wabak sehinggalah masuk Ramadan kali ini. Dan yang ketiga tuan-tuan, sebab apa kita kena rasa bersyukur? Kita kena rasa bersyukurlah, bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab walaupun dalam keadaan kita diuji, kita masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi Allah jentik, Allah suntik, Allah tetapkan hati kita untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Ramadan kali ini merupakan satu peluang untuk kita lebih taqarrub ila Allah, lebih mendekatkan diri, lebih rapatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadat. So sebab itulah yang pertama sekali bila masuk bulan Ramadan kita harus menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan dan puan, Ramadan kali ini suasananya sangat berbeza seperti yang sebut pada awal tadi. Sebab apa? Sebab kita terpaksa solat, kita banyakkan masa bersembahyang, bersolat secara berjemaah dengan ahli keluarga di rumah, kan? Waktu inilah para suami, ketua keluarga diberi peluang untuk menunjukkan bakat, kan? Kalau saja-saja pergi masjid, pergi surau jadi imam tarawih, tak pi dah kot. Bukan tak pi lah, tak pi jadilah imam tu kan. Sebab bukan mudah kan, kita nak mengimamkan jemaah yang ramai. So hikmahnya Allah berikan masa dan ruang kepada kita untuk mengimamkan isteri dan anak-anak kita, pasangan, mengimamkan ahli keluarga kita sendiri. So perkara antara amalan yang kedua yang boleh saya kongsikan di sini, kita kena jaga solat berjemaah. Solat fardu tu tak upaya dah, sebab itu benda yang wajib, dia compulsory, dia bukan optional, memang kena buat. Di samping itu kita kena memperbanyakkan solat sunat, terutamanya di waktu malam, sebab kita nak kena hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan ibadat qiyamul lail, melakukan ibadat solat sunat seperti solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih dan sebagainya. Inilah masa dan ruang untuk kita memperbanyakkan solat sunat. Yang pertama tadi solat berjemaah, jaga solat berjemaah. Dan yang keduanya jaga solat sunat, memperbanyakkan solat sunat terutama di waktu malam ataupun di sepertiga malam. Kita nak melakukan qiyamul sebab waktu itu antara waktu yang mustajab doa. Sepertiga malam itu adalah antara antara tempat Allah mustajabkan doa bagi orang yang
menadah tangan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin untuk kali ini cukup dua amalan ini yang boleh saya kongsikan, iaitu yang pertama saya ulang, yang pertama kita kena banyakkan bersyukur, banyakkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama Ramadan pada kali, walaupun suasananya sangat berbeza pada tahun-tahun yang lepas. Dan yang kedua, jagalah hubungan kita dengan Allah, ya, melalui sembahyang, melalui solat. So banyakkan solat berjemaah, banyakkan masa solat berjemaah dengan ahli keluarga, sebab kita banyak masa di rumah. Kalau dulu kita banyak masa di pejabat, so malam saja ada masa bersama dengan keluarga di rumah. Kalau puasa-puasa yang lepas, waktu malam kita pun tak ada nak berada di rumah sebab kita ke surau dan masjid untuk menunaikan solat isyak berjemaah dan tarawih secara berjemaah. So bila masuk bezanya Ramadan kali ini, dalam keadaan kita diuji dengan COVID-19 ni, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dengan keluarga menunaikan solat fardu secara berjemaah, dan juga menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan memperbanyakkan solat sunat. Tuan-tuan dan puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup sekadar itu sahaja dahulu. Insya-Allah kita akan bertemu pada siri-siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.